Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 30 Oktober 2020 bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Berita dimulakan dengan peruntukan Kerajaan Sarawak sebanyak 12 juta ringgit bagi menyediakan makmal komputer di 1,265 buah sekolah di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, usaha itu adalah salah satu langkah negeri ini ke arah sistem pendidikan baru. Sekolah yang akan kita mempunyai lab mengikut kata oleh Menteri ialah 1,265 sekolah seluruh negeri Sarawak, termasuk sekolah Jepun. Dan belanjanya untuk 3 tahun ialah 12 juta. Jadi kerajaan negeri akan memberi peruntukan itu. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan majlis pelancaran projek pembinaan bangunan, pentadbiran baru dan naik taraf bangunan akademik Sekolah Kebangsaan Merpati Jepang di Kuching hari ini. Dalam pada itu, Ketua Menteri menambah Sarawak juga akan mewujudkan sekolah agama antarabangsa. Sudah ada diwujudkan, Majlis Islam mengkaji Al-Junid Singapura. Al-Junid Singapura mempunyai 2 silabus. Satunya silabus Hal Islam, yang satu lagi silabus antarabangsa yang dihantar ke universiti yang agak canggih di dunia. Jadi saya telah mengarahkan Jabatan Agama Islam untuk berunding dengan Al-Junid Singapura supaya kita ada sekolah antarabangsa juga dari sudut agama dan juga dunia akhirat tu. Seterusnya, laporan harian COVID-19 hari ini dengan 16 kes positif dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 872 kes. Berdasarkan kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Sarawak, 7 kes telah dikesan di daerah Kuching, melibatkan 5 kes saringan kontak kepada kluster Green Hill, 1 kes dari kluster Baki dan 1 kes dikesan melalui lain-lain saringan melibatkan seorang wanita yang menjalankan perniagaan sendiri di Kuching. Sementara itu, 7 kes dikesan di daerah Miri membabitkan masing-masing 2 kes dari saringan kontak kepada kluster Green Hill yang mempunyai sejarah perjalanan ke Kuching, petugas fasiliti kesihatan Kerajaan Miri dan saringan pesakit bergejala. Manakala 1 kes merupakan seorang suri rumah yang dikesan mempunyai sejarah perjalanan ke Labuan. Dalam pada itu, masing-masing 1 kes dilaporkan di daerah Limbang melibatkan petugas Barisan Harapan yang merupakan kontak pesakit positif dan daerah Lundu melibatkan seorang pekerja pembersihan di sebuah pusat penginapan di Teluk Melanau. Justru daerah Lundu, Miri dan Limbang hari ini telah bertukar status dari hijau ke kuning. Dalam pada itu, setelah berbincang bersama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, JPBN bersetuju menutup 3 buah sekolah di bawah Pejabat Pendidikan Daerah Samarahan bermula 2 November hingga 13 November 2020 meliputi Sekolah Menengah Kebangsaan Wira Parinsen, Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Tapang dan Sekolah Kebangsaan Wirajaya. Beralih ke laporan di Miri. Sambutan perayaan Maulidur Rasul 1442 Hijrah 2020 Masihi tahun ini bertemakan Ummah Rabbani Negara Harmoni, sangat sesuai sekali dengan masyarakat Sarawak yang berbilang bangsa, bahasa dan agama. Menurut Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah ketika berucap di majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Miri di Kompleks Islam Miri pada Khamis, kewujudan masyarakat yang bersatu padu atas kepelbagaian ini bukanlah sesuatu yang asing dalam masyarakat Islam, khususnya di Sarawak. Dalam konteks kita sebagai umat Islam di Malaysia, khususnya di negeri Sarawak, kita telah menunjukkan dan menonjolkan konsep harmoni dalam kehidupan keharian kita. Kita dapat hidup dengan aman, damai dan harmoni walaupun dalam masyarakat yang berbilang bangsa, berbilang agama dan juga bahasa. Ini menunjukkan sifat toleransi yang amat tinggi di kalangan masyarakat majmuk yang perlu kita kekalkan bagi memastikan negeri dan juga negara kita terus makmur dan maju di masa akan datang.
Beliau yang juga Menteri Belia dan Sukan Sarawak turut mengucapkan terima kasih kepada rakyat Sarawak kerana memahami langkah kerajaan yang terpaksa membatalkan beberapa program sambutan pada kali ini atas kesan penularan COVID-19. Pada majlis itu telah diadakan majlis penyampaian anugerah 7 kategori yang dipertandingkan antaranya seperti yang terdera. Dalam perkembangan lain, sebanyak RM120,000 telah diperuntukkan bagi memasang lampu limpah di Padang Majlis Bandaraya Miri MBM. Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chuyu berkata, projek tersebut merupakan salah satu projek transformasi luar bandar RTP Dewan Undangan Negeri Dun Senadin dengan spesifikasi projek telah siap dan hanya menanti proses cabut undi yang akan dilakukan oleh pejabat daerah Miri. Menurutnya, setiap lampu limpah yang dipasang mempunyai 3 unit di dalamnya dengan kapasiti sebanyak 600 watt mampu memberikan pencahayaan yang amat baik dan bersesuaian bagi kegunaan di padang. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan tapak projek RTP Padang MBM hari ini. Tambah Datuk Sebastian Ting yang juga adun piasau, projek itu dijangka akan mula dijalankan selewatnya Disember ini dengan cadangan pelaksanaan projek selama 2 bulan. Selanjutnya, Petroleum Sarawak Berhad, Petros dan Unit Perancang Ekonomi EPU telah mengadakan satu taklimat industri gas dan minyak di Hotel Pullman Kuching petang tadi. Taklimat tersebut memfokuskan kepada perkongsian mengenai perniagaan industri gas dan minyak Sarawak yang mempunyai potensi tinggi untuk meningkatkan ekonomi serta pendapatan negeri. Dalam taklimat tersebut, Petros telah berkongsi mengenai susun atau syarat-syarat utama untuk pengurusan bersepadu sumber minyak Sarawak bergerak ke hadapan serta menterjemahkan istilah tersebut kepada peranan Petros yang telah dimandatkan dan peluang yang besar dan kukuh untuk pemain-pemain industri di Sarawak. Turut hadir Penasihat Undang-Undang Sarawak Datuk Seri J.C. Fong dan Pengarah EPU Dr. Muhammad Abdullah Zaidil. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.